Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua para pelajar saya. So, Alhamdulillah, kita dah sampai ke praktikal yang keempat, di mana praktikal yang keempat anda akan belajar mengenai three-phase induction motor. Kita pergi ke page yang seterusnya. Okey, di mana page yang seterusnya menerangkan rubrik. So, anda akan tahu pencapaian markah anda. Anda akan tahu bagaimana kami memberi markah kepada laporan lab anda. So, anda akan tahu macam mana anda nak dapat markah yang baik. Semua telah kami kongsikan di dalam lab sheet ini. Saya tak nak fokus kepada rubrik ini, tapi saya terus kepada perkara yang lebih penting. Di dalam lab sheet ini, kita juga menerangkan mengenai CLO. So, apa yang anda akan dapat selepas anda melakukan lab ini dan juga objektif termasuk teori dan sedikit orang kata pengetahuan buat anda mengenai apa yang anda lakukan pada lab yang keempat ini. Saya yakin bahawa para pensyarah akan mengajar anda mengenai teori yang lebih dalam di dalam kelas-kelas yang anda akan bertemu dengan para pensyarah anda. Just sedikit saya nak kongsikan dekat sini bahawa untuk motor 3 fasa yang akan kita belajar pada lab yang keempat ini, kita akan berkenalan dengan dua jenis motor iaitu motor sangkar tupai dan juga slip ring rotor induction motor. So, equipment yang kita akan gunakan pada lab ini adalah three-phase induction motor, tachometer, voltmeter, ammeter dan torque meter, dan terakhir adalah power supply AC. Okey, anda akan membuat dua jenis penyambungan iaitu star dan delta. Memandangkan kita masih lagi menggunakan kaedah online, semua connection akan kami ataupun pensyarah yang buat dan anda akan observe bacaan yang akan didapati nanti. Okey. Kami akan bina sambungan delta dan star mengikut kepada figure 1 dan figure 2. Okey, baiklah. Selepas anda melihat penyambungan melalui video yang akan kami tunjukkan nanti, anda perlu mengambil bacaan di mana untuk sambungan delta terdapat 4 step bacaan iaitu 30 VAC, 50 VAC, 70 VAC dan yang terakhir adalah 90 VAC, di mana anda perlu mencari ataupun anda perlu menulis line voltage VL, phase voltage VP, line current IL, phase current IL dan juga speed RPM. Selesai untuk delta connection, anda akan menyambung anda punya praktikal melalui star connection pula. Kita masih menggunakan julat yang sama iaitu 50 VAC, 70 VAC, 90 VAC, 110 VAC. Perhatikan kepada video yang anda akan tonton untuk anda mengisi kotak-kotak yang telah disediakan pada tabel yang kedua ini. Kita terus kepada discussion. Anda perlu mengira V-phase, I-phase based on voltage supply dan line current pada tabel yang pertama. Anda perlu cari VP dan IL untuk delta dan anda juga perlu cari VP dan IL untuk star. Untuk discussion yang seterusnya, kami sediakan gambar raja motor sangkar tupai dan anda kena isi tempat kosong apa part-part yang berkaitan dengan motor yang ini. Termasuk pada wang rotor induction motor, anda juga kena isi kotak yang telah disediakan. Identify and explain briefly the part of AC electrical machine. Anda kena jawab soalan ini. Explain the synchronized motor, also known as synchronized condenser or capacitor. Anda juga perlu jawab soalan ini. Dan yang terakhir, conclusion.
Saya harap dengan sedikit penerangan ini, anda dapat mendapat bayangan ataupun anda dapat tahu apa yang perlu anda lakukan pada lab yang keempat ini. Terima kasih. Motor 3 fasa, seperti anda dapat lihat, terdapat beberapa jenis motor 3 fasa. Yang pertama adalah motor sangka tupai dan yang kedua adalah motor rotor berlilit. Ini merupakan motor sangka tupai. Motor sangka tupai mempunyai pemegun starter yang berlilit, iaitu satu belitan mewakili satu fasa. Pemegun starter ini berfungsi sebagai tempat meletak belitan starter, berfungsi sebagai teras besi pada motor, berlamina serta berlapis-lapis bagi mengurangkan arus pusar atau eddy current. Arus pusar yang tinggi akan menyebabkan starter atau pemegun menjadi panas dan menyebabkan belitannya terbakar. Sebagai teras sambungan bekalan daripada luar sama ada sambungan bintang atau delta, dan juga sebagai tempat untuk menghasilkan medan magnet berputar. Ciri-ciri motor sangka tupai mempunyai kelajuan yang tunggal dan kelajuan seakan-akan sama dengan ciri-ciri kelajuan motor medan magnet. Tork permulaan amat rendah dan power factor permulaan yang amat rendah. Faktor kuasa ini akan bertambah sehingga beban penuh, full load, dan nilainya mencapai tahap 0.85 ataupun 0.90. Ini merupakan motor rotor berlilit. Motor ini juga dikenali sebagai motor gelang gelincir ataupun slip ring motor dan wound rotor induction motor. Binaannya adalah sama dengan motor arohan 3 fasa jenis sangka tupai, cuma bahagian rotornya pemutar disambungkan kepada 3 perintang luar menerusi gelang gelincir. Daripada gelang gelincir, slip ring ini akan disambungkan ke litar luar dengan menggunakan 3 bros karbon sebagai perantara. Bagaimanalah ciri-ciri rotor berlilit? Kelajuan motor ini boleh dikawal kelajuannya dengan menggunakan perintang boleh laras yang disambung pada bahagian pemutar. Kawalan kelajuan dengan menggunakan perintang boleh laras tidak berapa baik kerana banyak kehilangan kuasa berlaku pada perintang tersebut. Kelajuan kawalannya hanya 50% daripada kelajuan segerak motor. Kilas atau tork motor ini adalah agak baik, tetapi penyelenggaraan motor ini sangat mahal. Bagi menyongsangkan arah putaran motor, ia hanya dilakukan dengan menukar urutan fasa bekalan motor ini. So, sekian sahaja mengenai dua jenis motor AC 3 fasa. Praktikal work 4 berkaitan dengan 3-phase induction motor, iaitu bagi sambungan star dan sambungan delta. Peralatan yang digunakan adalah 3-phase power supply, AC motor, ammeter, voltmeter dan beberapa kabel wire. Berikut merupakan cara penyambungan star bagi motor 3 fasa. Untuk sambungan star, sambungkan ground cable daripada power supply ke motor, merujuk kepada figure 2 star connection pada led sheet. Sambungkan point W2 ke point U2, U2 ke V2 untuk sambungan star.
Sambungkan pula terminal red daripada supply ke K. Terminal yellow ke L dan terminal blue ke M. Sambungkan pula point K ke U1, point L ke V1 dan point M ke W1. Sambungan bagi star, arus fasa adalah sama dengan arus talian. Untuk mengukur arus talian, buka talian red pada supply, sambungkan ke 5 ampere emitter. Sambungkan pula kabel emitter ke untuk mengukur voltan talian pada julat 250 volt AC voltmeter, sambungkan secara selari di antara voltan talian red dengan yellow. Untuk mengukur voltan fasa pada julat 150 volt AC, sambungkan voltmeter selari dengan U1 dan U2. Pelajar perlu membuat pemerhatian terhadap bacaan bagi voltan talian, arus talian, voltan fasa dan kelajuan motor. Untuk bekalan 50 volt AC, voltan talian adalah bacaan bagi arus line adalah bacaan bagi voltan fasa adalah kelajuan motor adalah untuk bekalan 70 volt AC, bacaan bagi voltan talian adalah bacaan bagi arus talian adalah manakala bacaan bagi voltan fasa adalah kelajuan motor adalah untuk bekalan 90 volt AC, bacaan bagi voltan talian adalah bacaan bagi arus talian adalah manakala bacaan bagi voltan fasa adalah kelajuan motor adalah untuk bekalan 110 AC, bacaan bagi voltan talian adalah manakala bacaan bagi arus talian adalah
bagi rotan fasa adalah kelajuan motor adalah ciri-ciri keselamatan bagi motor perlulah digroundkan setiap peralatan ke punca ground bekalan. Sambungan asal delta pada terminal box motor 3 fasa. Sila rujuk figure 1 PW4 delta connection. Okey, sambungan terminal box W2 akan berjumpa dengan U1. Okey, atas dan bawah. U2 akan bertemu dengan V1. Seterusnya V2 akan bertemu dengan W1. Walau bagaimanapun, bagi motor ini sambungan daripada W1 ke M perlu ada, dan sambungan daripada V1 ke N. Seterusnya yang ketiga, sambungan daripada U1 ke K perlu ada. Seterusnya masukkan sambungan daripada punca talian 3 fasa. Satu red, yellow dan blue. Bagi mengukur voltan talian dan arus talian, untuk mengukur voltan talian, voltan mestilah selari, meter volt mestilah selari dengan punca bekalan, iaitu positif meter masuk ke salah satu punca talian dan satu lagi punca negatif masuk ke salah satu punca talian. Seterusnya bagi arus, perlulah mencabut salah satu punca talian, masukkan meter, sambungan meter positif ke punca talian, dan daripada punca talian masuk ke meter volt negatif. Ini adalah sambungan secara sesiri. Bagi mengukur voltan fasa dan arus fasa, sambungan bagi meter volt mestilah secara selari. Okey, punca positif meter volt disambungkan ke U2, manakala punca negatif meter disambungkan ke U1. Bagi sambungan arus, mestilah disambungkan secara sesiri. Punca negatif meter arus disambungkan ke W2, iaitu saya cabut dulu W2 punya sambungan, masukkan sambungan daripada meter arus punca positif, dan wire yang daripada W2 disambungkan kembali ke punca negatif meter arus. Ini adalah sambungan secara sesiri. pelajar perlu membuat pemerhatian terhadap bacaan voltan talian, arus talian, voltan fasa, arus fasa dan kelajuan motor. Untuk bekalan 30 volt AC pada skala voltmeter 250 volt, bacaan bagi voltan talian adalah pada skala 5 ampere, bacaan arus talian adalah pada skala 250 volt, bacaan bagi voltan fasa adalah, dan pada skala 1 ampere, bacaan
adalah kelajuan motor adalah untuk bekalan 50 volt AC pada skala yang sama, bacaan bagi voltan talian adalah bacaan bagi arus talian adalah bacaan bagi voltan fasa adalah dan bacaan bagi arus fasa adalah kelajuan motor adalah untuk bekalan 70 volt AC pada skala voltmeter 250 volt, bacaan bagi voltan talian adalah pada skala 5 ampere, bacaan arus talian adalah pada skala 250 volt bagi bacaan bagi voltan fasa adalah pada skala 1 ampere, bacaan bagi arus fasa adalah kelajuan motor adalah untuk bekalan 90 volt AC pada skala 250 volt, bacaan bagi voltan talian adalah pada skala 5 ampere, bacaan bagi arus talian adalah pada skala 250 volt, bacaan bagi voltan fasa adalah pada skala 1 ampere, bacaan bagi arus fasa adalah kelajuan motor adalah